Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-11. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-12 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia ditimpa kami dalam segala keadaan, sama ada ia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami, memohon hapusnya sebarang kesusahan yang menimpanya, sebagaimana ia memandang eloknya bawaan itu. Demikianlah diperelokkan pada pandangan orang yang melampau apa yang mereka lakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa pada ayat ke-12 surah Yunus menjelaskan mengenai sifat manusia yang tidak bersabar ketika ditimpa kesusahan dan juga tidak bersyukur apabila diberikan nikmatan. Ketika ditimpa kesusahan, manusia berdoa dalam keadaan yang bersungguh. Namun setelah dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala dengan dihilangkan kesusahan itu, mereka tidak bersyukur dan bertindak seolah-olah mereka tidak pernah berdoa memohon dihilangkan kesusahan. Kedudukan berdoa bergantung kepada situasi kesungguhan seseorang dalam berdoa. Terkadang seseorang akan berdoa dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Oleh itu kedudukan berbaring akan difahami sebagai tanda seriusnya mudarat yang menimpa diri seseorang. Contohnya, orang sakit yang terlantar dan hanya berbaring, maka dia hanya boleh berdoa untuk berdoa secara berbaring. Jika mudarat yang menimpa seseorang itu tidak terlalu serius, dia akan duduk, dan jika dia mampu untuk berdiri, dia akan berdoa dalam keadaan berdiri. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan kalimah marra pada ayat ke-12 surah Yunus yang bermaksud berlalu, memberi gambaran yang sangat jelas akan sifat kederhakaan mereka. Ketika ditimpa kesusahan, mereka berdoa dengan bersungguh-sungguh sambil menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon bantuannya. Namun setelah dimakbulkan doa mereka, mereka terus lupa untuk berterima kasih dan menunjukkan kesyukuran mereka ke atas bantuan yang mereka terima. Sidang pendengar sekalian, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin menukilkan tafsiran Al-Qurtubi bagi ayat ke-12 surah Yunus dengan tafsiran mengatakan Allah Subhanahu wa taala melayan penduduk Makkah dengan baik, hanyalah untuk menguji dan dapat diberikan balasan yang adil atas perbuatan yang telah mereka tunjukkan dengan adil. Penduduk Makkah hanya berdoa dengan serius dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apabila mereka berhajat untuk meminta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, hilangkan penderitaan yang mereka rasai setelah dimakbulkan permintaan mereka. Mereka kembali kufur dan bertindak seolah-olah mereka tidak pernah berdoa memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-12 surah Yunus ini dengan menjelaskan tentang tabiat atau sifat manusia apabila ditimpa sesuatu penderitaan atau bencana, maka mereka pun berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri, menunjukkan kesungguhan mereka dalam berdoa. Mereka terus-terusan berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan penderitaan atau bencana ke atas mereka. Namun setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa mereka dengan menghilangkan penderitaan yang ditanggung mereka sebelum ini, mereka pun kembali lalai dan seolah-olah mereka tidak ingat lagi terhadap perbuatan mereka terdahulu ketika bersungguh-sungguh memohon bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembuhkan dan menghilangkan segala penderitaan mereka. Mereka juga berbuat seakan-akan mereka tidak pernah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah dihilangkan dari apa-apa penderitaan sebelum ini. Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-12 surah Yunus ini menjelaskan bahawa orang musyrikin tidak tahan dengan ujian yang ditimpakan ke atas mereka. Mereka apabila ditimpa bahaya atau penderitaan, mereka akan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tidak meminta bantuan dengan berhala-berhala yang sering mereka sembah. Apabila mereka ditimpa kesusahan, mereka akan gelisah dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dalam keadaan berbaring, duduk tafakur atau tegak berdiri. Keadaan mereka berdoa menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam berdoa. Hamka menyatakan bahawa orang musyrikin setelah diberi bantuan dan pertolongan terus mereka tidak bersyukur dan berterima kasih. Tabiat ini disamakan dengan sifat manusia yang mudah lupa akan bantuan yang diterima. Sewaktu mereka susah dan berada di dalam penderitaan, mereka tekun berdoa dan bersungguh-sungguh meminta bantuan agar dihilangkan penderitaan mereka dengan segera. Namun apabila mereka telah bebas dari sebarang penderitaan, terus mereka melupakan Tuhan yang telah menghilangkan penderitaan mereka. Mereka telah lupa bagaimana keadaan mereka sewaktu ditimpa kesusahan dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-12 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-12 surah Yunus ini menjelaskan mengenai perbezaan antara sifat orang beriman dan orang munafik. Orang beriman tidak mementingkan diri sendiri dan hidup dalam keadaan saling memimpin dan membimbing. Mereka juga saling membantu di antara satu sama lain, tidak kira jantina. Ketaatan mereka kepada segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala menatijahkan bahawa mereka akan diberikan rahmat di dunia dan akhirat. Orang beriman juga dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam syurga yang mereka akan kekal berada di dalamnya untuk selama-lamanya. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-12 surah Yunus memberikan peringatan kepada kita supaya bersyukur apabila ditimpa sebarang ujian, bersyukur apabila dihilangkan penderitaan atau kesusahan. Ingatlah bahawa apabila orang beriman diuji, mereka hanya akan diuji kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengangkat martabat mereka di sisinya dan bukanlah hanya diuji tanpa sebarang tujuan. Segala ketentuan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat baik. Oleh itu umat Islam hendaklah bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan terus bersabar, memohon doa dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-55, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan, kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang bersabar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ke-12 surah Yunus ini, pertama, umat Islam hendaklah berdoa dan memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala keadaan yang termampu. Berdoa boleh dilakukan dalam pelbagai keadaan, sama ada berbaring, duduk, berdiri dan lain-lain. Perbuatan berdoa tidak terhad kepada sesuatu keadaan atau situasi yang menimpa seseorang. Sebarang kesusahan yang menimpa diri, hendaklah terus dipohonkan doa dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, umat Islam hendaklah menghargai sebarang bantuan yang diberikan dalam pelbagai bentuk dan daripada sesiapa pun. Sebarang jasa baik hendaklah dibalas dengan perbuatan yang baik agar masyarakat suka untuk bermuamalah dengan kita. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa bersyukur dengan segala ujian yang menimpa diri, kerana sesungguhnya tujuan kita di dunia hanyalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diangkat martabat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian akan membantu kita untuk menempah tiket di syurga. Oleh itu, hendaklah umat manusia terus bersabar dan bersyukur dalam menghadapi sebarang ujian dengan terus-menerus meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.